Tafsir Al-Azhar karya Profesor Dr. Hamka, ayat 48 hingga ayat 50 daripada surah Al-Ma'idah, surah nombor 5. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alayhi فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. Ayat 48. Dan telah kami turunkan kepada engkau kitab itu dengan kebenaran, menggenapkan apa yang terlebih dahulu daripadanya dari kitab, dan sebagai penyaksi atasnya. Maka hukumkanlah di antara mereka dengan apa yang telah diturunkan Allah. Dan janganlah engkau turuti hawa nafsu mereka dari apapun yang akan memalingkan engkau daripada kebenaran. Bagi tiap-tiapnya itu telah kami adakan peraturan dan jalan. Dan jikalau Allah menghendaki, sesungguhnya telah dijadikan kamu semua umat yang satu. Akan tetapi diberinya ujian kamu pada apa yang telah diberikannya kepada kamu itu. Sebab itu berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Pada Allah lah tempat kembali kamu sekalian, maka akan diberitakannya kepada kamu tentang apa yang telah kamu perselisihkan kepadanya. وأنحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما
وإن كثيرا من الناس لفاسقون. Ayat 49. Dan bahawa hendaklah engkau menghukum di antara mereka itu dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah, dan janganlah engkau turuti hawa nafsu mereka, dan berjaga dirilah engkau dari mereka agar jangan sampai mereka fitnahi engkau dari setengah apa yang telah diturunkan Allah kepada engkau. Maka sekiranya mereka berpaling, ketahuilah oleh engkau bahawa Allah tidaklah mau melainkan menyiksa mereka dengan setengah dari dosa-dosa mereka. Dan sesungguhnya kebanyakan dari manusia adalah sungguh-sungguh fasik. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. Ayat 50. Apakah hukum secara jahiliah yang mereka ingin? Padahal siapakah yang lebih baik daripada Allah hukumnya bagi kaum yang berkeyakinan? Al-Quran penggenap dan sumber hukum. Setelah Tuhan mewahyukan tentang turunnya Taurat membawa petunjuk dan cahaya, diiringi oleh Injil membawa petunjuk dan cahaya pula, maka Tuhan pun menerangkan turunnya Al-Quran sebagai penggenap isi kitab-kitab yang dahulu itu. Dan telah kami turunkan kepada mereka kitab itu dengan kebenaran. Pangkal ayat 48. Teranglah di sini bahawasanya yang dituju dengan kata engkau ialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutus sebagai penutup segala rasul, menggenapkan risalah Musa dan Isa Al-Masih. Dan kitab yang diturunkan dengan kebenaran itu ialah Al-Quran, menggenapkan apa yang terlebih dahulu daripadanya dari kitab. Nama kitab yang terlebih dahulu itu tidak disebut lagi, kerana di ayat yang sebelumnya itu nama Taurat dan Injil telah dijelaskan. Maka kedatangan Al-Quran adalah menggenapkan atau membenarkan bagi kitab yang telah terdahulu itu, mana yang sudah lengkap diperlengkap. Sebab umat manusia bertambah maju dan daerah yang dihadapi bertambah luas. Membenarkan pula bahawa memang terlebih dahulu daripada Al-Quran itu ialah sebagai penyaksi dan peneliti memperingatkan masa ajaran pokok yang asli, iaitu tentang Tauhid. Pendeknya dengan kata wa muhaiminun alaihi, yang berarti dan sebagai penyaksi atasnya. Kepada kita diperingatkan bahawa memang Tuhan telah menurunkan Taurat dan Injil. Tetapi terhadap apa yang dikatakan Taurat dan Injil oleh penganutnya sekarang ini, hendaklah kamu terima dengan hati-hati sekali. Maka lantaran kedatangan Al-Quran telah mengandung akan sari pokok, terutama akidah dan dari kedua kitab itu. Maka hukumkanlah di antara mereka dengan apa yang telah diturunkan Allah, dan janganlah engkau turuti hawa nafsu mereka dan apapun yang akan memalingkan engkau daripada kebenaran. Sudah diketahui rahsia orang Yahudi tadi, bahawasanya mereka lari meminta hukum kepada Rasulullah kerana mereka hendak mengelak diri dari hukum Taurat. Padahal dalam soal zina, hukum Al-Quran masih mengikuti syariat Taurat. Orang Nasrani mengatakan pula menuruti hukum Taurat. Padahal dalam sejarah perkembangan hukum mereka, pemuka-pemuka agama yang sesudah Al-Masih dengan sengaja dan selangkah demi selangkah
menjauhi Taurat, sebagai dijelaskan oleh Paulus, dan dalam hal hukum masih bersandar kepada hukum Yunani dan Romawi. Sekarang Al-Quran sudah datang dan membangunkan syariat yang baru dengan tetap memakai pokok akidah yang lama. Sebab itu maka jalankanlah hukum menurut Al-Quran itu. Jangan ragu-ragu lagi. Jangan dituruti hawa-hawa nafsu mereka. Mereka pun tidak keberatan meninggalkan Taurat dan pindah kepada hukum Al-Quran kalau tidak cocok dengan hawa nafsu mereka. Dan jangan suka dipaling-palingkan dari dasar kebenaran, melainkan tegakkanlah keadilan. Bagi tiap-tiapnya itu telah kami adakan peraturan dan jalan. Di zaman Musa dahulu ada peraturan sendiri atau syariat sendiri. Yang zaman Isa tidak banyak perubahan pokok, melainkan perubahan cara. Syariat zaman Nabi Musa kadang-kadang sangat keras, tetapi kerana zaman telah berubah, syariat itu tinggal tertulis. Banyak yang tidak dapat dijalankan, sehingga pemuka-pemuka agama mereka membuat berbagai tafsiran. Di zaman Al-Masih, syariat tidak banyak dirubah, tapi jiwa yang telah membeku yang dirubah terlebih dahulu. Tetapi beliau menghadapi serba kesulitan. Kesulitan yang paling besar ialah dua. Pertama, kebekuan, iaitu jumud pemuda-pemuda Yahudi sendiri. Kedua, kekuasaan penjajah yang sudah sangat mencengkram jiwa rakyat jajahan. Penjajah itu ialah bangsa Romawi. Tetapi dekat-dekat beliau akan dipanggil ke hadirat Allah, beliau telah memesankan bahawa baik dia pergi kerana kelak akan datang roh kebenaran untuk menyempurnakan tugas beliau. Roh kebenaran itulah Muhammad SAW. Maka datanglah beliau menyempurnakan tugas rakan-rakan beliau. Selawat dan salam Allah buat mereka semuanya. Beliau bawalah Al-Quran yang membawa syariat baru, menghimpun dan menyempurnakan syariat yang telah lalu. Inilah yang dimaksudkan dengan sabda Tuhan bahawasanya bagi tiap-tiapnya itu telah kami adakan peraturan dan jalan. Di zaman Bani Israel telah diseberangkan dari penindasan Fir'aun sampai beroleh negeri di tanah Kanaan. Ada syariatnya sendiri. Dalam zaman Bani Israel hidup kembali dalam penjajahan bangsa Romawi ketika diutus Nabi Isa Al-Masih SAW. Ada pula peraturannya sendiri. Sekarang datang Nabi akhir zaman untuk seluruh umat manusia. Datanglah syariat sendiri yang lebih lengkap. Pokok asal sudah lengkap, dan mana yang belum tertulis disempurnakan dengan ijtihad dan qisas, menyesuaikan yang furu' kepada yang asal. Di sini kita mendapat kesimpulan bahawa agama yang telah disampaikan oleh lidah Nabi-Nabi adalah satu pokok dan satu tujuan. Pokok itu ialah Tauhid, mengakui keesaan Allah, kekuasaannya dan kesempurnaan sifat-sifatnya, dan beramal beribadat kepadanya dengan ikhlas dan percaya akan hari kemudian. Tetapi syariat artinya peraturan-peraturan, ada perubahan kerana perubahan tempat dan waktu. Sebab itu syariat umat yang sebelum kita tidaklah menjadi syariat pula pada kita lagi. Di antara satu contoh syariat ialah tentang libur. Orang Yahudi adalah hari Sabtu. Datang syariat Islam mengadakan hari Jumaat itu buat beramai-ramai sembahyang ke masjid. Adapun orang Kristian membuat libur hari Minggu. Tidaklah jelas syariat Al-Masih, melainkan dibuat orang setelah beliau meninggal dunia. Dan kalau ada persamaan syariat kita dengan syariat mereka, bukanlah bererti bahawa kita melanjutkan memakai syariat itu, melainkan dia berlaku kerana telah dijadikan syariat kita, persis sebagai pelanjutan beberapa undang-undang zaman Belanda yang masih tersisa setelah kita merdeka.
bukanlah bererti bahawa undang-undang Belanda dipakai dalam Republik Indonesia, melainkan kita memakai peraturan serupa itu kerana dia telah disahkan oleh pemerintah kita. Sebab itu, maka salah satu rukun Islam iaitu haji bukanlah kita pakai kerana dia syariat Nabi Ibrahim, tapi kita pakai kerana dia syariat Nabi Muhammad SAW. Ada beberapa hal yang serupa, tapi sudah nyata bahawa syariat haji bukanlah syariat Nabi Ibrahim yang kita pakai. Tentu akan timbul pertanyaan orang, mengapa Tuhan tidak menjadikan saja seluruh syariat itu jadi satu sejak Nabi-Nabi yang dahulu sampai sekarang? Misalnya, mengapa maka Sulaiman diizinkan beristeri sampai beratus-ratus orang sebagai khususiat, sedang kepada Muhammad hanya diizinkan 9 orang sebagai khususiat? Mengapa Yakub dibolehkan beristeri 2 kakak beradik, sedang dalam syariat Muhammad dilarang mempermadukan orang bersaudara? Maka datanglah jawab pada lanjutan ayat. Dan jikalau Allah menghendaki, sesungguhnya telah dijadikan kamu semua umat yang satu, akan tetapi diberinya ujian kepada kamu pada apa yang telah diberikannya kepada kamu itu. Artinya, bukanlah Allah Ta'ala tidak berkuasa buat menjadikan syariat kamu itu satu saja, coraknya sejak zaman Adam sampai zaman Muhammad, sampai hari kiamat. Bangsa pun satu semua, adat istiadat pun satu semua, perkembangan hidup pun satu saja semua. Tuhan pun berkuasa membuat demikian kalau dia mau. Contohnya telah ada, iaitu kehidupan binatang, kehidupan semut dan lebah, kehidupan burung-burung. Sempitas lalu, tentu senang juga hati kita melihat kesatuan rona kehidupan lebah, membuat sarang dan menghasilkan manisan. Suatu anugerah naluri, iaitu insting yang tidak berubah-ubah sejak beribu-ribu tahun, atas peti kehidupan rayap tidak bermata, sebagai diceritakan dalam majalah Intisari nombor 14 Julai 1965, disalin dari majalah Science Advice Januari 1965, yang dapat mendirikan bangunan yang luar biasa kuatnya, lebih kuat dari balon, dari beton, sehingga kalau hendak menghancurkannya dengan dynamite, tingginya kira-kira 6 meter, lebar 15 meter, bertingkat 100, komplit dengan air conditioning, sehingga belum bererti berdirinya Empire State Building yang 103 tingkat buatan manusia jika dibanding dengannya itu. Tuhan Allah pun, kalau dia dikehendaki, Maha Kuasa membuat hidup manusia seperti demikian. Tapi manusia tidak diberi begitu, tidak diberi hanya insting, tetapi diberi juga yang lebih tinggi dari insting, iaitu akal. Maka diujilah kesanggupan manusia mempergunakan akal itu dalam menyesuaikan hidupnya dalam alam sekelilingnya dengan ruang dan waktu. Maka bertambah lama, bertambah majulah manusia. Bertambah lama, bertambah dikuasainya lah dengan izin Tuhan keadaan alam sekeliling. Dalam segi bimbingan agama bagi kehidupan dan akal, dapatlah kita pelajari tingkat kenaikan syariah sejak syariah Musa yang mereka namai Yahudi, dan syariat Isa yang kemudian dinamai Nasrani, dan selanjutnya kepada syariat Muhammad, iaitu Islam. Yahudi adalah syariat yang berdasar atas disiplin keras guna mendidik suatu kaum yang 400 tahun telah diperbudak sehingga kemerdekaan diri dan kemerdekaan diri dan kemerdekaan jiwa. Oleh kerana keras dasar disiplinnya itu, maka umatnya menjadi kehilangan kebebasan berfikir sendiri. Mereka mesti patuh. Barang siapa tidak patuh, disambar geledek. Syariat Musa kita namai Jalal, itu luhur. Nasrani di satu pihak ialah lanjutan Yahudi, tetapi mengembalikan kelemah lembutan jiwa. Serahkan hal lahiriah, urusan benda kepada pihak yang berkuasa. Betapapun zalimnya, tetapi dalam pada itu didik jiwa sendiri supaya tidak dapat dikuasai selain
kuasa Allah. Kalau perlu, angkat salibmu ke mana saja engkau pergi. Suatu didikan yang tinggi guna menghadapi Romawi yang kuat. Diteruskan oleh Gandhi dengan ahimsa. Syariat Isa kita namai Jamal, iaitu indah. Dasar syariat Islam didasarkan atas kemerdekaan akal, menjelaskan arti lengkap kemanusiaan sebagai gabungan jasmani dengan rohani. Tempat tumbuhnya pun ditentukan, iaitu di padang pasir yang tidak dicampuri oleh kekuasaan asing, sehingga umatnya menjadi umatan wasatan, umat pertengahan. Syariat Muhammad kita namakan kamal, itu sempurna. Itulah sebabnya maka dalam Al-Quran hukum-hukum duniawi ini tidak banyak, tidak sampai 1/100 daripada hukum-hukum duniawi yang ada dalam Taurat, dan sebagian besar diserahkan pada ijtihad akal mereka dan kias kerana keadaan manusia di waktu itu sudah lebih matang. Lihat kembali surah Al-Baqarah surah 2 ayat 212. Maka Al-Quran adalah penutup syariah dan Muhammad SAW adalah penutup rasul-rasul. Dan pergunakanlah akal dan aturlah baik-baik. Akuilah ketaatan kepada Allah dan Rasul dan ketaatan kepada ulul amri, ulul hali wal aqdi, iaitu orang-orang yang sanggup berijtihad sehingga syarat tidak membeku, malah sesuai dengan ruang dan waktu. Sebab itu, berlomba-lombalah membuat kebajikan. Pergunakanlah akal itu dan berlomba-lombalah kamu semuanya berbuat pekerjaan-pekerjaan yang baik dalam dunia ini dengan memegang pokok pertama, iaitu ketaatan kepada Tuhan dan percaya bahawa di belakang hidup yang sekarang ini ada lagi hidup akhirat. Nescaya akan makmurlah yang berakal itu daripada kehidupan lebah, rayap dan semut yang hanya satu coraknya selama dunia ini berkembang. Dan perlombaan berbuat kebajikan itulah akan nyata betapa pentingnya ada manusia dalam bumi ini. Pada Allah lah tempat kembali kamu sekalian, maka akan diberitakannya kepada kamu tentang apa yang telah kamu perlisihkan kepadanya. Ujung ayat 48. Oleh kerana masing-masing telah diberi hak berfikir dan berijtihad tetap dengan memakai dasar menuju kebaikan, sudah terang akan terdapat berbagai perselisihan pendapat dan perlainan hasil ijtihad. Yang tidak ada perlainan ijtihad ialah lebah dan semut dan sebagainya, sebab mereka telah terikat oleh disiplin-disiplin yang tidak disedari, iaitu naluri atau insting atau garizah. Namun kita manusia mempunyai fikiran dan kepribadian. Tetapi asalkan dasar itu tidak kamu lepaskan menuju kebaikan, maka penyelesaian daripada fikiran akan didapat di hadapan Allah kelak kemudian hari, di hari kiamat. Maka saja pekerjaan yang dianggap baik dengan dasar takwa kepada Allah, teruskanlah, jangan berhenti di tengah jalan. Keputusan terakhir adalah di tangan Tuhan kelak kemudian hari. Janganlah perselisihkan pendapat menimbulkan permusuhan dan kebencian, sebab dasarmu adalah satu jua, iaitu disinilah arti yang sebenarnya yang terkandung apa yang pernah disebut dalam hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Perselisihan umatku adalah rahmah. Memang kebebasan fikiran adalah rahmah. Setelah kita baca ayat ini, lalu kita pertalikan dengan sejarah timbulnya ilmu usul fiqh dan fiqh dalam Islam, bertemulah kita dengan pelopor-pelopor ijtihad yang besar-besar sebagai keempat imam yang terkenal dan beberapa imam yang lain. Memanglah mereka telah berlomba-lomba berijtihad, memeras keringat buat mengkisas furuk kepada asal, menimbulkan yang tafsir daripada ijmal.
menimbulkan yang tafsil daripada yang ijmal. Mereka benar-benar telah berlomba berbuat kebajikan. Benar-benarlah buah usaha mereka menjadi rahmat bagi kita yang datang di belakang. Mereka telah memudahkan jalan kita bagi kita melanjutkan usaha. Sebab dunia tidak berhenti berputar dan keadaan ruang serta masa selalu berkembang. Maka sesuailah syariat Islam dengan ruang dan waktu. Barulah perselisihan pendapat menjadi perselisihan pendapat menjadi bala bencana bagi kaum muslimin setelah pintu ijtihad ditutup dan taklid dijadikan kemestian. Dan bahawa hendaklah engkau menghukum di antara mereka itu dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah, dan janganlah engkau turuti hawa nafsu mereka, dan berjaga dirilah engkau dari mereka agar jangan sampai mereka fitnahi engkau dari setengah apa yang diturunkan Allah kepada engkau. Pangkal ayat 49. Menurut riwayat yang dikeluarkan oleh Ibnu Ishaq dan Ibnu Jar dan Ibnu Abi Hatim dan Al-Bahaki dalam Dalailun Nubuwah dari Ibnu Abbas, bahawa beberapa orang pemuka Yahudi, iaitu Ka'ab bin Sa'ad dan Abdullah bin Syuriah dan Syas bin Qiyas, pernah bermuafakat hendak menemui Nabi Muhammad SAW dengan maksud memfitnahi beliau dalam agamanya. Mereka datanglah menemui beliau lalu berkata, "Ya Muhammad, engkau sudah tahu bahawa kami ini adalah pendeta-pendeta Yahudi, lagi mulia dan berpengaruh dalam kalangan mereka. Kalau kami menuruti engkau, maka seluruh Yahudi akan menuruti jejak kamu, dan tidak seorang pun yang akan membantah. Tapi di antara kami sekarang ini ada perselisihan dengan kaum kami. Maka kalau suka menjatuhkan hukum yang memenangkan kami dan mengalahkan mereka, kami akan segera beriman dan membenarkan engkau." Dengan keras Nabi SAW telah menolak saraan ini. Demikian bunyi riwayat sebab turun ayat ini. Nabi Muhammad SAW tidak mau menerima usul ini. Masakan beliau mau merubah kebenaran lantaran mengharapkan mereka masuk Islam. Apa gunanya masuk Islam dengan menempuh jalan yang salah? Nescaya Rasulullah akan memeriksa terlebih dahulu perselisihan dan dendam kesumat itu dengan seksama. Kalau mereka mengaku hendak masuk itu ternyata di pihak yang salah, adakah mau beliau membela yang salah? Ayat ini pun datanglah membela pendirian beliau dan memperteguh tegak beliau. Perbuatan orang-orang itu bukanlah menghasilkan yang baik, melainkan menimbulkan fitnah yang lebih berakibat buruk. Tentu saja mereka akan berpaling, tidak jadi mau masuk Islam kerana permintaan mereka itu ditolak keras. Maka datanglah terusan ayat, "Maka sekiranya mereka berpaling, ketahuilah oleh engkau bahawa Allah tidaklah mau melainkan menyiksa mereka dengan setengah dari dosa-dosa mereka. Kalau permintaan mereka tidak dikabulkan, mereka akan berpaling. Mereka tidak jadi masuk Islam. Biarlah mereka berpaling, sebab niat mereka itu nyatalah jahat adanya. Mereka pasti akan ditimpa Tuhan dengan siksaan batin yang hebat sekali kerana dosa-dosa mereka yang semacam itu." Orang-orang semacam itu memanglah orang yang telah rosak budi mereka. Mereka telah berani memutar hukum, lari dari Taurat pada hukum Al-Quran kerana mengharap mencari yang lebih ringan, sebab sudah terlalu banyak memakan wang suap. Sekarang mereka berani mengemukakan tawaran mau masuk Islam, asal dalam persediaan mereka sama mereka, pihak mereka dimenangkan. Apa harganya orang seperti ini masuk Islam? Biarkan mereka berpaling. Biarkan mereka melanjutkan langkah mereka, kerana kesudahan dari langkah demikian tidak lain daripada kehinaan diri mereka sendiri.
kerusakan akhlak luar biasa. Biarlah mereka melanjutkan langkah mereka mempermainkan agama untuk kepentingan diri sendiri. Orang yang begini tidak akan berubah, melainkan akhir kelaknya akan menerima kontan balasan langkah mereka. Dan sesungguhnya kebanyakan dari manusia adalah sungguh-sungguh fasik. Ujung ayat 49. Memanglah banyak manusia yang seperti ini, kerusakan jiwa mereka telah mudah saja mencakapkan yang tidak kerana jiwa yang tidak fasik, yang telah fasik. Orang-orang yang seperti ini apa guna diterima dalam Islam, padahal Islam hendaklah ditegakkan di atas budi yang mulia dan luhur, ketaatan kepada Allah dan takwa, dan menegakkan keadilan dan kebenaran. Apakah hukum secara jahiliah yang mereka ingini, padahal siapakah yang lebih baik daripada Allah hukumnya bagi kaum yang berkeyakinan? Ayat 50. Hukum jahiliah ialah apa yang di zaman sekarang disebut hukum rimba, iaitu memenangkan yang salah dan mengalahkan yang benar, bukan berdasar atas keadilan tetapi atas kekuatan. Siapa yang kuat, dialah yang dibenarkan walaupun dia salah. Yang lemah dikalahkan biarpun di pihak yang benar. Pengaruh kerana ketinggian kedudukan, kerana dia pemuka agama, kerana dia bangsawan, kerana dia berpangkat tinggi, kerana dia disegani, semuanya menjadi faktor utama dalam mempertimbangkan hukum. Sebab itu di zaman jahiliah tidaklah ada perlindungan yang kuat atas yang lemah. Itu sebabnya maka kerap terjadi perang kabilah, perang suku. Pemuka-pemuka Yahudi itu mau masuk Islam asal mereka dimenangkan. Apakah itu yang mereka mahu dari Islam? Astagfirullah. Apakah untuk mereka mahu masuk Islam? Subhanallah. Yang ditegaskan Rasulullah ialah hukum Allah, hukum keadilan, membenarkan yang benar, menyalahkan yang salah. Walaupun fitnah apa yang akan diterima lantaran mempertahankan kebenaran Allah itu. Kerana hukum Tuhan ialah yang benar, dan itulah pokok sekalian hukum. Itu hanya dapat dirasakan oleh kaum yang mempunyai keyakinan, iaitu kaum yang beriman. Perhatikanlah sekali lagi ayat ini berupa pertanyaan. Apakah dengan hukum secara jahiliah yang mereka ingini? Berupa pertanyaan yang disebut tanya bantahan, iaitu istifham inkari. Akhirnya bahawa isi ayat mengandung keheranan mengapa mereka mengakui diri beragama Islam, mengakui Nabi Muhammad SAW, padahal mereka masih menghendaki hukum jahiliah. Tidakkah itu terlalu? Apakah ini masuk akal? Apakah artinya jadi orang Islam kalau sembahyang menurut Allah tetapi hukumnya bergantung kepada jahiliah? Dan boleh ditambah dengan perbanyak pertanyaan lagi, semuanya bantahan. Allah. Teringat kita kepada penafsiran Huzaifah bin Al-Yaman dan Ibnu Abbas di atas tadi. Apakah segala yang manis-manis hanya kursus buat kita dan yang pahit-pahit itu buat Allah, buat Ahlul Kitab, buat Bani Israel? Bukankah dengan teguran ayat ini pun kadang-kadang bertemu pada kita kaum muslimin sendiri? Kembali kepada hukum jahiliah bila kehendak Al-Quran berlawanan dengan hawa nafsu. Kita kembali kepada hukum jahiliah bila kehendak Al-Quran berlawanan dengan hawa nafsu. Di sinilah terasa beratnya memikul tugas sebagai menjadi ulama dalam Islam. Ya, ini di samping memperdalam pengetahuan tentang hakikat hukum, memperluaskan ijtihad, hendaklah pula ulama kita meniru, meneladani ulama pelopor zaman dahulu, iaitu sebagai Imam Malik, Abu Hanifah, Asy-Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal dan lain-lain, iaitu keteguhan peribadi dan kekuatan iman, sehingga di dalam menegakkan hukum mereka itu tidak dapat dipengaruhi oleh harta, tidak dapat dipengaruhi oleh harta benda, dan tidak sampai mereka merubah-rubah makna dan maksud ayat kerana
tenggang menenggang atau ketakutan. Walaupun untuk itu diri-diri beliau kerap kali menderita. Itulah ulama Islam, bukan ulama Yahudi. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala hawla wala quwata illa billah al-aliyyil azim, wala hawla wala quwata illa billah al-aliyyil azim, wala hawla